Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Semua pihak perlu hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Demikian Titah Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Baginda bertitah agar kaedah memperluas kompetensi Badan Perundangan Negeri dikaji untuk menggubal Undang-Undang Jenayah Syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Pihak berkepentingan wajar memberi pandangan kepada Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam. Perdana Menteri menegaskan tindakan itu perlu bagi mengelak keputusan Mahkamah Persekutuan terus dimanipulasi. Kerajaan senada dengan Titah Sultan Selangor yang menekankan keperluan untuk meredakan isu terkait keputusan Mahkamah Tertinggi khususnya yang menyentuh kedudukan Mahkamah Syariah. Penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 KEB 2024 yang dijadual berlangsung pada 29 Februari hingga 2 Mac depan adalah bersifat lebih inklusif. Selain membincangkan isu berkaitan ekonomi Bumiputera, kerjasama dan sokongan masyarakat China dan India juga dialu-alukan bagi membantu menangani isu kemiskinan. Perdana Menteri juga akan mengundang pemimpin Dewan Perniagaan untuk mewakili masyarakat Melayu, China dan India untuk memberi input pada KEB 2024. Sektor peranti perubatan diunjur menyumbang kira-kira 20 bilion ringgit kepada ekonomi negara tahun ini. Ia turut disokong dengan pelaburan langsung asing dan domestik. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MDA, unjuran itu berdasarkan hasrat yang dinyatakan beberapa pelabur untuk melabur di Malaysia. Malaysia juga berupaya meraih antara 10 hingga 15% daripada nilai pasaran teknologi dan peranti perubatan global beberapa tahun lagi. Sebanyak 30 unit skuter elektrik musnah dalam kebakaran yang berlaku di Taman Tasik Bandar Baru Kuala Nerus. Ketua Balai Bomba Kuala Nerus berkata 10 daripadanya anggotanya membantu memadamkan kebakaran. Bahagian siasatan kebakaran, Ibu Pejabat JPPM Terengganu kini sedang menjalankan siasatan punca kejadian. Sementara itu, pemilik operasi hiburan skuter itu berkata nilai kerugian dianggarkan hampir RM50,000. Cubaan menyeluduk masuk beras hancur untuk dicampur dengan beras tempatan atau import gagal. Taktik itu berjaya dikesan Jabatan Kastam Negeri Kedah hasil penahanan sebuah trailer di Jalan Kubur Panjang, Pokok Sena. Pemeriksaan lanjut menemukan 840 guni berisi beras hancur seberat 42,000 kilogram bernilai RM105,000. Bagaimanapun pemandunya sempat melarikan diri. Operasi membantras pendatang tanpa izin di negara terus dipergiat. Menerusi op selera, 7 warga asing yang bekerja sebagai tukang masak dan pelayan kedai makan di Taman Akasia, Kuala Nerang ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. 7 pendatang tanpa izin ditahan dalam satu operasi di Labuan. Pengarah Jabatan Imigresen Labuan, Raymond Entalai memaklumkan seramai 38 individu diperiksa dalam operasi itu. 7 daripadanya didapati melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen dan ditahan di Depo Imigresen Labuan. Lokasi serbuan melibatkan rumah kediaman, premis dan pusat hiburan. Bekas pengarah syarikat beras didakwa di Mahkamah Session atas 28 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu bagi pembiayaan pembelian beras kepada sebuah bank berjumlah lebih 8.9 juta ringgit. Fikri Abu Bakar, 58 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadapnya dibacakan. Tuntutan palsu itu dibuat kepada sebuah bank bagi urusan pembiayaan pembelian beras 5 tahun lalu. Trend penjualan alat mainan seks secara terbuka dibongkar bahagian penguasaan dan kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN selepas menyerbu stor penyimpanan di Masai 29 Januari lalu. Sebanyak 2,295 unit alat mainan seks dengan nilai anggaran RM70,000 dirampas hasil daripada 4 operasi di Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Perak antara 18 Januari hingga 6 Februari lalu. Johor mencatatkan rampasan terbanyak dengan 2,012 unit bernilai RM37,350.
42,408 unit barang kes dan wang tunai berjumlah RM24,106 dilupuskan dengan nilai keseluruhan lebih RM2.8 juta. Pelupusan barang kes itu membabitkan 429 kertas siasatan yang telah selesai antara 2010 hingga tahun lalu. Kesemua barang rampasan melibatkan kes perjudian, Bitcoin, barangan kontraban tanpa cukai, kes seksual. Barang kes tersebut adalah rampasan membabitkan 5 daerah. Seorang penuntut institusi pengajian tinggi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas 2 pertuduhan melakukan perbuatan sumbang mahram 3 tahun lalu. Tertuduh berusia 22 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Tertuduh telah melakukan sumbang mahram dengan adiknya yang pada ketika itu berusia 12 tahun pada Januari dan Mac 2021 di kediaman mereka di Sikamat. Sebutan semula kes ditetapkan 18 Mac depan. Lebih 5,000 notis berkaitan larangan merokok di tempat makan dan kawasan bebas asap rokok dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu tahun lepas. Sebanyak 1,345 notis kesalahan dikeluarkan adalah di bawah OPS Gomo Asap, iaitu melibatkan pemeriksaan di 3,022 kawasan tempat makan dan 1,805 di bebas asap rokok. Operasi melibatkan 321 anggota penguatkuasa Jabatan Kesihatan. Pelepasan efluen dari kawasan peternakan lembu mengakibatkan pencemaran Sungai Laka, Sungai Temin di Kubang Pasu Kedah. Jabatan Alam Sekitar Kedah mengesahkan perubahan air sungai berkenaan. Perkara itu telah dimaklumkan kepada agensi penguatkuasaan berkaitan untuk tindakan susulan. Justru Makis telah meminta kumpulan penternak menambah baik sistem kolam takungan sebelum dilepaskan ke alur air. Semua kawasan berisiko terdedah kebakaran di Kedah dipantau rapi JBPM Negeri. Ia bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini sepanjang cuaca panas dan kering ketika ini. 4 daerah dikenal pasti sebagai kawasan panas kerap berlaku kebakaran terbuka berdasarkan panggilan kecemasan adalah Kota Star, Kuala Muda, Kubang Pasu dan Langkawi. Energy stick adalah sejenis produk yang berbahaya dan menjadi ancaman kepada kalangan remaja. Pakar Perunia Perubatan UiTM berkata kandungan cecair yang terdapat di dalamnya boleh membawa risiko bahaya secara langsung akibat bahan dan cara penggunaannya. Justru ibu bapa disaran memantau aktiviti anak masing-masing bagi mencegah trend tersebut berlanjutan. Maritim Malaysia akan menerima kapal peronda luar pesisir kedua OPV2 dan ketiga OPV3. Penempatan kedua-dua kapal itu akan dikaji terlebih dahulu dan bergantung kepada keperluan semasa. OPV1 telah diserahkan kepada Maritim Malaysia pada 2 Januari lalu. Ia ditempatkan di pengairan Sarawak bagi melaksanakan pengawasan dan penguatkuasaan di perairan Laut Cina Selatan bermula 25 Januari lalu. Sultan Perak berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah RM1,317,554 daripada 3 syarikat korporat kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Majlis penyerahan berlangsung di Istana Perak, Cangkat Persekutuan Bukit Persekutuan, Kuala Lumpur. Penyerahan zakat perniagaan didahului CIMB Islamic Bank Berhad, disusuli Telekom Malaysia dan THP Utara Facilities yang Berhad. Malaysia bakal menjadi tuan rumah persidangan dan pameran teknologi perubatan antarabangsa Asia 2024 Asian MedTech 2024. Ia dijangka menarik lebih 250 syarikat pempamer dan 10,000 pengunjung daripada 25 negara. Penganjuran turut melibatkan aktiviti perdagangan antarabangsa dan sesi padanan perniagaan. Perkara itu dimaklumkan pada sidang media Majlis Pra-Pelancaran Asian MedTech 2024 di Putrajaya. Sambutan Hari Ulang Tahun ke-19 HUT19 Maritim Malaysia mengangkat tema Maritim Perkasa Melestarikan Madani yang mencerminkan tekad, komitmen dan keseriusan Maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan perairan negara sejak 19 tahun lalu. Sambutan HUT19 berlangsung di Akademi Sultan Ahmad Shah, Kuantan.
Harga minyak sawit dijangka kekal berdaya tahan melebihi paras RM3,700 satu tan dengan paras rintangan RM3,950 satu tan bulan ini. Menurut MPOC, permintaan global yang rendah terhadap minyak makan menyebabkan harga minyak sayuran utama susut ketara bulan lepas. Perkembangan harga minyak sawit pada awal tahun ini mengukuhkan potensi anjakan bekalan minyak sawit global serta dinamik permintaan ke arah pertumbuhan defisit. PUNB sasar 300 peserta Jom Jadi Perintis Jumper dengan peruntukan sebanyak RM5 juta pada tahun ini. Ia menerusi pemberian geran pembangunan perniagaan bernilai RM15,000 bagi setiap peserta yang layak. Sejak 2009 sehingga tahun lepas, seramai 4,256 peserta terpilih untuk mengikuti program Jumper dan 361 kelulusan pembiayaan perniagaan diluluskan bernilai RM20.9 juta. Prolintas Infra Business Trust Prolintas Infra BT sasar pelancaran tawaran awam permulaan IPO di pasaran utama Bursa Malaysia Securities Berhad menjelang suku pertama tahun ini. IPO itu bakal merangkumi penyelesaian melalui struktur amanah perniagaan terdiri daripada 4 lebuh raya yang diperoleh daripada Prolintas. IPO itu melibatkan tawaran jualan sebanyak RM539 juta unit sedia ada dalam Prolintas Infra BT kerjasama 49% daripada jumlah unit dalam terbitan. Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputra berhasrat melahirkan pemimpin perniagaan, profesional dan sosial dalam kalangan Bumiputra. Keperluan itu seiring pendekatan baharu yayasan untuk memberi fokus kepada penciptaan nilai berbanding kekayaan sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata matlamat utamanya adalah untuk menyelesaikan isu besar berkaitan penyertaan dan penguasaan ekonomi yang masih rendah dalam kalangan Bumiputra. Dunia memerlukan agenda perdagangan baharu dengan pendekatan terkini bagi membentuk persaingan bersama menuju kejayaan masa hadapan. Timbalan Menteri MITI berkata, pembaharuan itu perlu mengambil kira pembayaran gaji pekerja sektor perdagangan yang setimpal untuk mewujudkan masyarakat kelas pertengahan yang kukuh. Sektor perdagangan perlu memainkan peranan penting dalam mewujudkan tenaga kerja sihat. Israel berdegil untuk meneruskan operasi ketenteraan secara besar-besaran di Rafah selepas penduduk Palestin di kawasan itu dikosongkan. Pada masa sama, gesaan antarabangsa terus memuncak supaya rejim Zionis itu menangguhkan penghantaran tenteranya ke bandar terbabit yang kini sesak dengan lebih 1.2 juta penduduk. Minggu lalu, Benjamin Netanyahu mengarahkan tentera Israel bersedia menyerang Rafah, kononnya sebagai usaha menghapuskan saki-baki pejuang Hamas di wilayah berkenaan. 7 lagi orang awam maut dalam serangan tentera Israel di selatan Lubnan. 4 sekeluarga termasuk 2 wanita dilaporkan terkorban dalam serangan di sebuah bangunan kediaman di Bandar Nabatiyeh. Manakala 3 sekeluarga termasuk 2 kanak-kanak terbunuh selepas pesawat rejim membedil sebuah rumah di Sawaneh. Angka kematian itu adalah yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak serangan rentas sempadan bermula Oktober tahun lepas. Pemimpin Australia, Kanada dan New Zealand mengecam serangan rejim Israel ke atas bandar Rafah. Ketiga-tiga pemimpin itu turut mendesak Benjamin Netanyahu menghentikan serangan. Menurut kumpulan sekutu Amerika Syarikat itu, kira-kira 1.5 juta rakyat Palestin berlindung di kawasan itu. Ini termasuk rakyat negara lain bersama keluarga masing-masing. Dalam pada itu, angka kematian di Gaza kini telah mencecah 28,000. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.